Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Di dalam edisi kedua Buletin Temerloh bersama saya Izzati Muhammad yang akan membawa anda menyelusuri layar informasi sekitar daerah Temerloh serta negeri Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah berkenan mencemar Duli bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Speaker-Speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia tahun 2021 secara atas talian. Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menerusi hantaran Facebook beliau menzahirkan ucapan terima kasih di atas kesudian Tuanku mencemar Duli bagi merasmikan majlis ini. Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun yang di-Pertua Dewan Rakyat turut memberi ucap tama dan membentangkan kertas kerja dalam majlis berkenaan. Turut hadir Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia serta pegawai-pegawai kanan. Institusi raja hendaklah dipelihara dan dikekalkan sebagai salah satu kuasa semak dan imbang terakhir titah Pemangku Raja Pahang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah. Baginda bertitah Raja Pemerintah juga telah diberi tanggungjawab dalam perlembagaan untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga negara tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Tengku Hassanal juga bertitah berkenan Raja Pemerintah perlu dihormati sebagaimana yang diperuntukkan dalam perlembagaan dan tidak boleh dianggap sebagai formaliti atau seremonial sahaja. Kerajaan Pahang akan menyiapkan 40% asas loji rawatan air LRA Sungai Bilut dalam tempoh 2 bulan sebelum musim tengkujuh tiba. Kerajaan Pahang pada Februari lalu telah meluluskan sebanyak 18 juta ringgit bagi pembinaan tangki mendapan melibatkan 3 loji rawatan air di Sungai Bilut, Sungai Semantan dan Sungai Klau bagi menangani isu kekuruhan yang berlaku. Nilai kontrak bagi LRA Sungai Bilut adalah sebanyak 7.64 juta ringgit manakala LRA Sungai Semantan berjumlah 5.22 juta ringgit dan nilai kontrak bagi projek LRA Sungai Klau pula berjumlah 3.41 juta ringgit. Beliau yakin bulan April nanti kalau tiada apa-apa halangan yang besar, projek ini dapat disiapkan dan ini memberikan satu kemudahan kepada masyarakat setempat khususnya di daerah Raub. Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin Adun Lancang bersama Exco Kerajaan Negeri Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman membuat lawatan kerja ke Sangkar Ternakan Patin yang terjejas disebabkan kerja-kerja pembinaan Jabatan Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL di Kampung Tanjung Batu. Turut bersama Adun Kuala Semantan Datuk Nur Azmi Makludin Jabatan Perikanan Temerloh, pihak ECRL MRL, bahagian penilaian harta dan pejabat tanah dan daerah Temerloh. Mereka turut memberikan taklimat berkenaan keluasan kawasan perusahaan yang terlibat dan nilai pampasan yang akan diberikan kepada pengusaha tersebut. Beliau akan berusaha bagi mendapatkan pampasan yang sewajarnya terhadap sangkar ikan patin yang terjejas. Beliau ke Pejabat UMNO bahagian Temerloh sejurus selepas itu bagi menyampaikan cek sumbangan kerajaan negeri kepada penerima yang terdiri daripada belia, JKK dan juga NGO. Semoga sumbangan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan baik pulih, program dan sebagainya. Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin melakukan lawatan di Klinik Rakyat dan Sejeri Mentakap yang bertanggungjawab membantu KKM membuka pusat PPV di Bandar Mentakap. Menurut Dr. Harjit Singh, kadar pemberian vaksin di klinik beliau mencapai 850 orang sejak dibuka. Proses pemberian vaksin di Temerloh secara amnya berjalan dengan lancar dan beliau berharap agar daerah tersebut dapat mencapai target pemberian vaksin penuh kepada rakyat dengan segera. Kerajaan negeri di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah membuat keputusan untuk menanggung kos bagi kerja-kerja pengurusan jenazah yang terpapit dengan wabak pandemik COVID-19 di negeri ini sambil mengalu-galukan sumbangan semua pihak untuk turut terlibat dengannya. Keputusan yang dicapai pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri pada hari Rabu 11 Ogos itu adalah sebagai tanda prihatin kerajaan negeri akibat beban keuangan
yang terpaksa ditanggung oleh keluarga waris. Kerajaan Pahang memberi diskaun 50% untuk bayaran sewa premis milik pihak berkuasa tempatan PBT selama 4 bulan bermula Jun lalu. Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pemberian diskaun hingga September depan itu akan memanfaatkan 6,237 penyewa, peniaga dan juga penjaja. Katanya pemberian diskaun itu bertujuan untuk meringankan beban golongan berkenaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perkampungan Janda Baik yang merupakan salah satu kawasan yang disenarai sebagai gelembung pelancongan di negeri Pahang bakal dibuka semula kepada pelancong. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, gelembung pelancongan atau travel bubble ini bakal membantu memulihkan industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kita dah pergi ke Tioman, itu yang amat orang besar. Kita dah pergi ke Bukit Fraser, ke Canberra Highland, ke Taman Negara dan hari ini ke Janda Baik. Dan seterusnya lah, ada 2-3 tempat lagi yang akan kita pergi yang sememangnya menjadi tumpuan kepada pelancong yang datang dari seluruh negara. Tapi untuk ini saya dipahamkan untuk mereka dalam negeri saja dulu ya. So dalam negeri pun orang Kuantan pun dia pun nak datang ke Janda Baik. Orang Temerloh pun nak datang ke Janda Baik. Dan orang Janda Baik pun nak pergi ke Taman Negara sebagai contoh. So peringkat awal ni dibenarkan untuk lintas daerah saja dan kemudian insya-Allah lintas negeri dan seterusnya. Beliau berkata untuk permulaan sasaran, kehadiran pelancong adalah secara berperingkat dan bermula dari kalangan pelancong dari dalam negeri Pahang yang juga telah menerima 2 dos vaksin dan seterusnya mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan dan Majlis Keselamatan Negara. Dalam masa yang sama, Muhammad Syakar yang diiringi Pengurus Besar Tourism Pahang, Encik Kamarudin Ibrahim turut meninjau pemberian vaksin di PPV Janda Baik dan menyampaikan sumbangan bantuan kepada pemain pelancongan yang terjejas di kawasan tersebut. Inilah yang saya melawat sini, datang sini nak bagi tahu, nak maklumkan bahawa selain daripada kita nak bagi bantuan, kita juga nak bagi bantuan COVID ni kepada pemain-pemain industri. Contohnya mau pemandu pelancong yang ada di sini. Yang lain-lain memang dia ada kategori lain. Tapi pemandu pelancong tu kita sebab mereka ni pendapatan mereka ni ada harian. Ya, bila ada pelancong mereka ada, bila ada gerak dia ada makan. Jadi sekarang ni bila tak bergerak mereka tak makan, jadi kita ini adalah sumbangan daripada kerajaan negeri, inisiatif yang Maklumat Menteri Besar umumkan. Dan kita nak bagi tanda ingat kita kepada mereka. Diharapkan bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan yang ditanggung akibat pandemik COVID-19. Cadangan mewujudkan taman tema di Cameron Highlands perlu dikaji dengan lebih teliti oleh Kerajaan Pahang dan Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syakar Haji Samsudin turut menjelaskan bahawa kerajaan negeri tidak pernah menerima permohonan rasmi daripada mana-mana pihak untuk membina taman tema baharu di Tanah Tinggi Cameron Highlands. Beliau juga berkata pelbagai aspek perlu diambil kira, termasuklah penjagaan alam sekitar dan kemudahan infrastruktur bagi menampung sejumlah pelancong yang tinggi dalam satu-satu masa. Jelasnya, Pahang sudah memiliki 2 taman tema yang popular di dalam negara, iaitu Taman Tema Genting Highlands dan Taman Tema Gambang. Tan Sri Tengku Azlan Almarhum Sultan Abu Bakar mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Temerloh serta-merta dan kembali ke pangkuan UMNO. Beliau turut menyerahkan borang permohonannya untuk menyertai UMNO melalui bahagian payung besar kepada Pengerusi Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Katanya beliau membuat keputusan untuk memilih kembali ke pangkuan UMNO kerana yakin dan percaya UMNO merupakan sebuah parti yang menjadi tunjang kepada perjuangan orang Melayu dan Islam. Tegasnya, beliau menyokong penuh pendirian Menteri Besar selaku Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Pahang dalam isu perlembagaan baru-baru ini yang mana telah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat negara ini.
Dalam masa yang sama, Pengerusi Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kemasukan semula yang amat mulia Tengku Tan Sri Azlan yang merupakan mantan Ahli Parlimen Jerantut dan mantan Timbalan Menteri Pengangkutan ini merupakan satu suntikan semangat kepada lebih 3 juta ahli UMNO di seluruh negara, terutamanya apabila parti keramat ini sedang menghadapi situasi yang amat mencabar. Dengan kemasukan semula yang amat mulia Tengku Tan Sri ke dalam UMNO, ia menjadi suntikan semangat baru kepada patik pacal-pacal pemimpin dan ahli UMNO di negeri Pahang ini. Semoga dengan ini juga UMNO, terutamanya UMNO Pahang, dapat terus digerakkan dengan program-program mengutamakan kebajikan dan menangani kemaslahatan rakyat jelata. Hanya dengan cara ini sajalah UMNO akan terus kekal relevan di mata dan hati rakyat jelata sejak dulu, kini dan selama-lamanya. InsyaAllah. Sekali lagi, saya bagi pihak UMNO, negeri Pahang khasnya, amnya seluruh negara, junjung kasih di atas kemerdekaan semula Yang Amat Mulia Tengku Tan Sri ke pangkuan UMNO. Alhamdulillah. Terima kasih. Jago berbasikal negara Datuk Azizul Hasni Awang menepati sasaran apabila menghadiahkan pingat untuk Malaysia menerusi kilauan Perak dalam acara kirin di Sukan Olimpik 2020. Malaysia menutup tirai Olimpik Tokyo dengan 1 perak selain 1 gangsa yang diraih menerusi beregu lelaki badminton negara Aaron Chia dan Soh Hui. Terengganu FC layak di label gegasi Pantai Timur selepas menupaskan pasukan jiran Seri Pahang FC 2-0 pada Asia berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. Kemenangan itu membolehkan skuad penyu kekal menghuni di kedudukan kedua Liga Super dengan mengumpul 37 mata dengan perbezaan 5 mata berbanding pendahulu Liga JDT. Pada perlawanan itu, skuad Tok Gajah terlebih dahulu menguji kubu tuan rumah menerusi rembatan leret pemain import tinggi lampai kelahiran Sudan, Kenny Atiu, pada minit kedua yang mudah dibaca penjaga gol Muhammad Suhaimi Hussein. Skuad penyu yang mendapat percubaan pertama tidak melepaskan peluang itu apabila rembatan David Da Silva hasil hantaran Faiz Nasir pada minit ke-12 berjaya membolosi gawang pelawat walaupun cuba ditampan penjaga gol Muhammad Zarif Irfan Hishamuddin. Skuad kendalian Dola Saleh hampir berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-14 menerusi tandukan penyerang Sudan berketinggian 2.01 meter itu, namun terkena palang dan tindakan susulan Abdul Malik Ma'arif juga gagal. Pada minit ke-19, pemain kelahiran Myanmar, Aung Kang Man, yang tidak dikawal melakukan rebatan deras dari luar kotak penalti yang sedikit tersasar di sebelah kiri gawang TFC. Disiplin bertahan dan menyerang yang diperagakan pemain skuad kendalian Nafuzi Zain hampir berjaya menambah jaringan ketiga menerusi Habib Harun pada minit ke-61 yang sedikit sahaja tersasar di sebelah kanan pintu gol dan keputusan 2-0 itu kekal sehingga tamat perlawanan. Pemuda UMNO Temerloh sekali lagi menganjurkan kejohanan fantasi Premier League musim 2021-2022. Kejohanan e-sport ini terbuka kepada semua anak muda yang tinggal di Parlimen Temerloh dan dijangka akan meriah dengan penyertaan ramai anak-anak muda yang tinggal di sekitar Parlimen Temerloh. Untuk rekod, pemuda UMNO Temerloh pernah menganjurkan kejohanan sama pada tahun lepas dan telah berlangsung dengan meriah. Jangan lepaskan peluang ini kerana juara bakal menerima hadiah sehingga bernilai RM500. Untuk pendaftaran, anda boleh hubungi Ahli Jawatan Kuasa Pemuda UMNO Temerloh, Saudara Jeb Pizal di talian WhatsApp 013-597-8687. Jangan lupa bersama kami untuk melayari informasi sekitar Temerloh dan negeri Pahang di dalam Buletin Temerloh setiap Jumaat jam 8.45 malam hanya di Temerloh TV, siaran titik tengah Semenanjung. Dari Serli ke Tanjung Jati, singgah sebentar di Pekan Benta. Sebagai negeri terbesar sekali, di dalamnya terdapat serba reka. Sekian daripada saya, Izzati Muhammad. Ketemu lagi kita pada minggu hadapan di dalam edisi ketiga Buletin Temerloh yang dibawa khas untuk anda oleh Temerloh TV. Assalamualaikum dan Temerloh titik tengah Semenanjung.